Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bersama saya lagi Cikgu Ashraf. Baiklah, pada hari ini cikgu akan berkongsi tentang subjek pendidikan jasmani dan kesihatan pendidikan khas tingkatan 4. Apa yang kita akan belajar pada kali ini adalah 1.1.3 mengaplikasi kemahiran abstinen dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah. Baiklah, kita ke slide seterusnya. Untuk menangani tingkah laku seksual sebelum nikah, kita perlu ada pengetahuan dan kemahiran abstinen. Pertama sekali, cikgu ingin mengingatkan kembali apa itu abstinen. Maksud abstinen ialah mengawal tingkah laku seksual sebelum nikah. Kita dapat mengawal diri kita daripada melakukan tingkah laku seksual sebelum nikah. Baiklah, terdapat 5 pengetahuan dan kemahiran abstinen untuk menangani tingkah laku seksual. Yang pertama, guru. Yang kedua, dari segi diri. Yang ketiga, ibu bapa. Yang keempat, quality time. Dan yang kelima, nilai murni. Baiklah, dari segi guru, bagaimana untuk mengawal kemahiran, bagaimana untuk menangani tingkah laku seksual ini? Dari segi guru perlu mendidik murid dengan kefahaman asas kesihatan reproduktif dan seksualiti. Kebiasaannya, untuk kefahaman ini, murid akan belajar melalui subjek PJK dan juga subjek sains. Jadi, melalui subjek-subjek ini, guru-guru subjek perlu mendidik murid mereka agar mereka faham apa itu seks sebelum nikah ataupun apa itu abstinen. Yang kedua, guru haruslah sering menasihati murid. Jika guru ternampak kelakuan murid yang lain ataupun luar biasa, guru perlu mendekati murid itu dan menasihati murid. Yang ketiga, guru dan ibu bapa perlu adakan perbincangan untuk menangani masalah seksual sebelum nikah. Baiklah, dari segi diri sendiri, semua orang ataupun diri sendiri ataupun semua orang perlu melakukan latihan abstinen dan berani berkata tidak. Contohnya, jika ada rakan-rakan ataupun sesiapa sahaja yang mengajak diri kita untuk melakukan seks sebelum nikah, kita harus berani berkatakan tidak ataupun saya tak nak. Faham? Yang ketiga, dari segi ibu bapa perlulah yang pertama mengawasi anak-anak. Yang kedua, mengenali rakan. Bukan rakan ibu bapa. Ibu bapa perlu mengenali rakan anak-anak. Dan ibu bapa perlu menasihati anak. Dan yang keempat, perbincangan dengan guru seperti tugas guru tadi, okey? Okey, dari segi mengenali anak-anak ataupun mengenali rakan anak-anak kita, kita perlu tahu dengan siapa anak kita berkawan. Kita perlu tahu di mana tempat tinggal rakan anak kita. Kita perlu tahu latar belakang rakan-rakan anak-anak kita. Baiklah, dari segi quality time, anak-anak dan ibu bapa perlu luang masa bersama. Ibu bapa jangan sibuk dengan kerja sahaja. Sesekali ibu bapa perlu mengadakan satu quality time bersama dengan anak. Jadi, apabila berlakunya quality time ini, anak akan terbuka untuk bercerita kepada kita tentang apa yang berlaku kepada dirinya. Yang kedua, murid-murid ataupun sesiapa sahaja yang belum menikah ini ataupun sudah menikah perlu dekatkan diri dengan Tuhan. Kerana apabila kita mendekatkan diri dengan Tuhan, maka kita akan terhindar dari melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Dan akhir sekali, dari segi nilai murni ataupun nilai moral, perlu diterapkan nilai moral dan nilai murni dalam diri anak-anak kita ataupun dalam diri kita sendiri. Contohnya, mendisiplin diri dan sikap berterus terang. Sekian sahaja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih. Kita jaga kita. Stay at home. Assalamualaikum.